Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada perbincangan pada kali ini, iaitu bab yang ketiga berkaitan tentang perkembangan tahun Islam. Di bahagian yang ketiga, bab bahagian yang ketiga yang mana kita bincangkan tentang zaman kerajaan Bani Umayyah yang pertama dan yang kedua. Sebelum ini kita bincangkan zaman Rasulullah bahagian yang pertama, bahagian kedua tentang zaman Khulafaur Rashidin. Yang ini bahagian yang ketiga, kita akan bincangkan dua kerajaan yang muncul iaitu selepas pasca Khulafaur Rashidin, iaitu kerajaan Bani Umayyah yang pertama yang berada di Damsyik dan yang kedua yang berada di Andalus. Okey. Ini skop yang kita nak bincangkan. Yang kita highlightkan pertama iaitu kerajaan Bani Umayyah yang pertama wujud pada tahun 41 Hijriah hingga 131 Hijriah sebelum diambil alih oleh yang namanya kuasa iaitu kerajaan Bani Abbas. Okey. Yang di sebelah kiri terdapat khalifah yang memerintah yang kita akan highlightkan nanti, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang kita kenali ataupun diistilahkan sebagai tokoh yang paling terkenal di zaman beliau kerana zaman kemuncak kepada khalifah di zaman kerajaan Bani Umayyah yang pertama ini. Okey, jadi kita boleh katakan ia sebagai seorang khalifah yang mana dikata sebut sebagai khalifah yang kelima dalam rentetan yang dikatakan Khulafaur Rashidin itu sendiri, disebut sebagai yang kelima, iaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dia dikatakan ada punya kaitan dengan keluarga Umar Al-Khattab itu sendiri. Okey, ini yang kita bincangkan tentang sumbangan kerajaan Bani Umayyah. Ingat, kita tidak bercakap tentang sejarah kerajaan Bani Umayyah, tetapi kita bercakap tentang ketemadunan yang muncul pada zaman kerajaan Bani Umayyah ini. Okey, kita akan lihat 5 hal yang penting. Memang banyak perbincangan tentang sumbangan tamadun, tapi hanya kita fokus kepada 5 hal saja. Pertama, kita nak bincang tentang politik dan pentadbiran. Zaman kerajaan Bani Umayyah yang pertama ini mewujudkan 4 sistem. Di samping mengekalkan sistem yang ada, tetapi ada juga mewujudkan hal-hal yang baru. Seperti apa yang 4 sistem ini? Pertama, khilafah. Okey, kerana berjanji, iaitu mereka berjanji untuk mengekalkan sistem khalifah selepas ataupun pasca kepada Khulafaur Rashidin itu sendiri. Kedua, wizarah. Ini sebelum ini kita pun berbincang pasal perkara yang sama, yang mana wizarah ini kementerian-kementerian yang ada, yang kita bincang sebelum ini dikekalkan juga. Kemudian khatib, sebelum ini pun kita juga bincang adanya khatib. Apa maksud khatib ini? Contoh sekarang ni sistem iaitu setiausaha negara. Kemudian hijabah. Hijabah ini adalah yang nampaknya baru. Apa hijabah ini? Iaitu pengawal kepada khalifah. Bahasa ringkas kita iaitu yang disebut sebagai bodyguard lah, ataupun pengawal istana itu sendiri. Kemudian diwujudkan juga jabatan-jabatan yang diperlukan pada waktu itu, utamanya jabatan pos, jabatan cukai, yang kita kenali itu cukai yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu seperti apa cukai kepala, cukai kharaj, untuk zakat dan sebagainya, dan juga jabatan am. Dan yang kemudian juga diwujudkan iaitu jabatan cop mohor, untuk menyimpan cop mohor kepada khalifah itu sendiri. Okey, yang kedua, perbincangan yang kedua, sumbangan yang kedua di zaman kerajaan Bani Umayyah pertama ini, iaitu pendidikan dan juga sosial. Dan kita kenal masa zaman kerajaan Bani Umayyah ini, mereka ini menekankan ilmu pengetahuan. Kerana apa? Ilmu pengetahuan pada waktu itu sudah tinggi, sudah angkat, dan negara Islam berperanan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan itu sendiri.
dan diwujudkan satu kota, satu ilmu dipertahankan. Sebelum ini pun dah diwujudkan demikian, tetapi sekarang ini diperkukuhkan. Contohnya kalau kita kenal dengan bandar Kufah, iaitu kita kenal dengan Imam Hanafi, yang lebih cenderung kepada perundangan. Kenapa? Perundangan di zaman Imam Hanafi ini dia tidak cenderung kepada perundangan yang berlaku di Madinah itu sendiri. Kalau di Madinah lebih kepada yang kalau menurut Imam Syafi'i itu kaul kadim, pandangan yang lama. Imam Hanafi ini mempelopori kepada pandangan-pandangan yang baru, iaitu secara akal tetapi tidak lari daripada bercanggah daripada yang dikatakan syar'i itu sendiri. Dan juga dalam bidang pendidikan ini kegiatan penulisan memang diutamakan. Memang diutamakan. Wujudnya perpustakaan. Nah, ini kerana apa? Kegiatan ilmu itu tinggi, maka perpustakaan pun diwujudkan. Kemudian seterusnya bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi. Untuk makluman bahawa perkembangan Islam bukan sekadar di daerah wilayah Jazirah Arab, tetapi berkembang sehingga dikatakan ke wilayah bukan Arab ataupun wilayah Ajam, seperti di Parsi dan masuk ke wilayah Eropah dan juga Afrika. Tetapi bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi. Karya sastra pun diangkat, dan dari segi aspek pendidikan dalam sistem sosial, hospital dibangun untuk membantu ataupun menjaga kesejahteraan ataupun kesihatan penduduk pada waktu itu. Okey, itu kita lihat dari segi aspek pendidikan dan sosial. Kalau kita melihat dari segi ekonomi pula, bahawa kerajaan Bani Umayyah ini bergantung penuh dengan pertanian, perdagangan dan cukai. Kalau kita lihat kita sebut sebagai pertanian, ketika mana mereka menguasai wilayah Mesir, Mesir dikatakan wilayah yang dikatakan subur. Wilayah yang dikatakan subur. Maka pertanian itu makin maju ke hadapan. Diwujudkannya saluran untuk yang dikatakan untuk mengalir air untuk tujuan pertanian. Dan juga perdagangan. Dulu perdagangan memang ada, tetapi dikekalkan dan dimajukan. Dan salah satu sumber negara iaitu cukai. Cukai pun dibangunkan, yang ada dikekalkan, cukai perdagangan dipertingkatkan. Dengan adanya perdagangan yang makin tinggi, maka cukai perdagangan pun meningkat. Dan seterusnya, fasiliti awam dipertingkatkan. Seperti apa? Jalan raya, pelabuhan, salinan air yang sebagaimana saya katakan tadi, diwujudkan supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi bertambah lancar. Sehingga dikatakan apabila ekonomi kukuh seperti zaman Al-Walid, kewangan negara dapat menampung 15 tahun perbelanjaan negara. Bayangkan, bukan hanya 7 atau 8 tahun, bahkan 15 tahun. Maknanya reserve negara begitu banyak pada waktu itu. Mata wang dinar emas diperkenalkan. Mata wang dinar emas diperkenalkan pada waktu itu, walau meskipun sudah bermula di zaman Rasulullah, tetapi dinar emas tetap dipertahankan, kemudian Baitul Mal dimantapkan dan diwujudkan bukan hanya di Damsyik saja, bahkan di wilayah-wilayah yang ditaluki diwujudkan Baitul Mal untuk menjaga pembendaraan negara di wilayah talukan itu sendiri. Okey. Seterusnya, yang keempat kita bincangkan tentang seni bina. Kalau kita bercakap tentang seni bina Arab, maka mihrab Masjid Nabawi dinaik tarafkan. Kalau kita melihat sekarang ini ada juga kesan-kesan zaman kerajaan Bani Umayyah masih ada. Kemudian kubah dibangunkan. Dan seni bina masjid itu dihias dengan apa? Seni khat, dan dihiaskan dengan batu permata yang supaya masjid kelihatan begitu indah dan menarik. Ini dari segi aspek seni bina. Dari segi ketenteraan pula, oleh kerana kerajaan Bani Umayyah ini makin meluas wilayahnya, maka tentera pun dibuat secara sistematik. Bahkan dikatakan ada meniru sikit cara tentera Parsi yang begitu ke hadapan. Okey, mereka mewujudkan 5 pasukan. Pasukan apa? Bahagian hadapan.
kanan, kiri, tengah, belakang. Belakang sebagai sokongan. Dan tentera-tentera juga diwujudkan seperti apa? Tentera pejalan kaki yang menggunakan kenderaan, berkuda. Bahkan pada waktu itu armada bukan hanya armada di daratan saja, bahkan di lautan, yang itu mempunyai 1.700 buah kapal. Coba bayangkan, begitu kuat zaman kerajaan Bani Umayyah yang mempunyai armada kapal yang begitu besar. Kenapa? Peperangan, pertahanan bukan sahaja di daratan saja sekarang ini, pertahanan wujud juga di lautan. Kenapa? Wilayah Islam sudah bukan sahaja di dataran padang pasir juga di wilayah Afrika saja, tidak, tetapi sudah melangkaui wilayah-wilayah yang lebih besar. Okey, kita ambil contoh kegemilangan seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dikatakan dia mempunyai karakter yang cukup bagus. Beliau dikatakan khalifah ke-8 daripada 14 khalifah kerajaan Bani Umayyah, berketurunan kepada Khalifah Umar Al-Khattab di sebelah ibunya, sebagaimana yang saya katakan tadi. Dan dia dikatakan sebagai khalifah yang kelima dari garis Khulafaur Rasyidin. Dia dari segi sikap, ketawadukan dia seperti mana zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Okey. Dari segi aspek sikap, peranan dan tindakannya, seorang berbahati luhur, tawaduk, menyayangi rakyat, seorang yang bagus dari segi aspek dalamannya sendiri. Kemudian yang seterusnya, membina masjid dan memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat. Karena pada waktu itu Islam sudah begitu kuat, kekhalifahan sudah begitu kuat, zaman kemakmuran, maka kebajikan rakyat dijaga. Memecat pegawai yang kurang cekap untuk memastikan pentadbiran berjalan secara lancar. Menghapuskan cukai jizyah daripada golongan muwali. Juga melaksanakan hukuman dengan adil. Dia tak kira antara orang Islam ke tak Islam, dia tetap melakukan hukuman yang adil walaupun sesama bangsa Arab. Tidak ada beza bangsa Arab dengan bukan Arab itu sendiri. Memberhentikan penguasaan wilayah dan menggantikan dengan kerajaan Islam. Okey. Kewangan negara melebihi keperluan sehingga dikatakan ekonomi yang kukuh. Dan yang begitu menarik apa? Iaitu tidak ada seorang rakyat pun, ini yang unik ya. Tidak ada seorang rakyat pun yang sudi menerima duit zakat. Memang begitu hebatlah. Kemudian, oleh kerana kehebatan Umar bin Abdul Aziz ini, negara aman. Maka bila negara aman, penumpuan dalam bidang pendidikan, penumpuan dalam pendidikan, ilmu pengetahuan ditekankan. Dan dia dikatakan sebagai khalifah pertama minta supaya pembukuan hadis, pembukuan hadis ini. Okey, hadis-hadis yang dia kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kesan pemerintahan yang ketiga, yang topik terakhir dalam kajian Bani Umayyah ini, iaitu apa? Iaitu kita bincang tentang lahirlah tokoh-tokoh seperti Urwah bin Al-Zubair, Zihad Al-Zahru dalam bidang ilmu hadis, kerana pada waktu itu penekanan dalam bidang hadis, Ibnu Juraid bidang tafsir dan juga Al-Quran, Hasan Al-Basri yang kita kenal, yang popular di kalangan kitab Tauhid Usuluddin di bidang Usuluddin, dan juga Wasal bin Atha di bidang Usuluddin. Dasar beliau juga menyamakan orang Arab dengan orang bukan Arab, telah menyebabkan penyebaran Islam yang begitu luas, sehingga dikatakan tidak kepada Arab sentrik, tetapi lebih menekankan tentang Islam itu sendiri. Islam bukan untuk bangsa Arab, tetapi Islam untuk keseluruhannya. Okey, perbincangan tentang sumbangan tamadun kerajaan Bani Umayyah sampai saat ini saja. InsyaAllah kita akan sambungkan lagi pada bahagian yang kedua nanti. Okey, untuk kelanjutan kepada kerajaan Bani Umayyah yang kedua di Andalusia.